A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung kelas bahasa Arab. Dan kita masih lagi dalam ajza'ul kalam, pembahagian kalam atau perkataan, iaitu kepada 3. Pertama ismun, kata nama. Yang kedua fi'lun, kata kerja ataupun kata perbuatan. Dan yang ketiga harfun, kata sendi ataupun penyambung. Dan kita dah sebut tanda-tanda fi'il madi, tanda-tanda isim. Ada lebih kurang 5, iaitu alif lam di awalnya, ta marbutah di akhirnya, baris kasrah di akhirnya. Yang keempat dukhul harfu jar, masuk huruf jar kepada isim. Dan yang kelima harfun nida. Kemudian kita belajar tanda-tanda fi'il madi, tanda fi'il madi yang khusus. Fi'il terbagi pada 3: fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Dan setiap fi'il ada tanda-tanda khusus. Mana tanda fi'il madi tidak ada pada mudhari' dan amar. Tanda fi'il mudhari' yang khusus tidak ada pada madi dan amar. Dan nanti kita akan sebut tanda-tanda alamatu al-mushtarakah, tanda-tanda yang dikongsi antara fi'il madi, fi'il amar dan fi'il mudhari'. Jadi untuk peringkat awal ni kita hanya sebut dulu tanda-tanda khusus setiap fi'il. Maknanya kalau tanda khusus fi'il madi, tanda itu tidak ada pada mudhari' dan amar. Kalau tanda khusus fi'il mudhari', maka tanda itu tidak ada pada fi'il madi dan fi'il amar. Okey, malam ni kita akan belajar tanda-tanda al-fi'lu al-mudhari', tanda khusus al-fi'lu al-mudhari'. Okey. Jadi yang ni pun kita belum masuk buku asal kita, An-Nahwul Wadih. Sebab buku tu sebut secara umum, pendetailannya tidak ada, jadi saya terpaksa ambil daripada sumber rujukan yang lain. Okey, al-alamat, tanda-tanda. Alamat, tanda-tanda dah jadi bahasa Melayu. Al-khasas, al-khasah yang khas, yang khusus. Lawan yang khas ialah al-mushtarakah. Nanti kita akan belajar lepas habis semua tanda-tanda khusus fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar, kita akan belajar pula tanda-tanda al-mushtarakah yang berkongsi. Tanda ni ada pada fi'il madi, ada tanda fi'il mudhari' dan ada juga pada amar. Okey, tanda khas fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari' menunjukkan apa makna dia? Sedang berlaku atau sentiasa berlaku atau akan berlaku. Okey, tanda pertama. Tanda khas fi'il madhi yang pertama. Macam yang kita belajar sebelum ni, tanda khas fi'il madhi kan? Kan? Ingat tak? Apa dia? Ta'u at-ta'nis as-sakinah fi akhirih. Makna ta yang berbaris mati di akhirnya. Jadi kalau itu tanda khas fi'il madhi, dia tak mungkin ada pada fi'il mudhari' dan tak mungkin ada pada fi'il amar. Sama juga ta, tanda kedua fi'il madhi apa dia? Ta al-mutaharrikah ataupun ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Sama ada baris depan tu ataupun baris atas ta ataupun baris bawah. Ataupun tuma kalau dua orang. Kalau ramai lelaki, kalau ramai perempuan, semua tu tanda tu, nam tu, dia tak mungkin ada pada fi'il mudhari'. Sebab itu tanda khas untuk fi'il madhi. Okey. Jadi ada pelajar tanya saya, dia kata adalah tanda fi'il madhi juga. Ustaz tak sebut. Di akhir kan? Betul tak ini tanda fi'il madhi? Di belakang. Betul. Tapi boleh masuk tak pada fi'il mudhari'? Boleh tak? Boleh. Kalau boleh, dia bukan tanda khas fi'il madhi. Sebab dia fi'il madhi pun masuk, fi'il mudhari' pun masuk. Boleh tak masuk pada fi'il amar? Boleh. Boleh tak masuk pada isim? Kitabuna. Boleh? Boleh. Bila boleh masuk semua, dia tak boleh jadi tanda untuk setiap kalimah. Boleh faham? Sebab tu saya tak masukkan. Jadi harap pelajar bersabar sehingga tamat belajar setelah 5 tahun. Yalah, belajar sekali seminggu kan. Lepas tu di waktu senja, dia ambil masa lah. Okey, tanda khas fi'il madhi, fi'il mudhari' yang pertama. An yaqbala dukhulu lam alaihi. Bahawa yaqbala terima. Fi'il mudhari' itu tanda pertama, dia boleh terima dukhul. Boleh terima masuk. Mana boleh masuklah. Boleh masuk huruf lam ke atasnya. Lam ni apa makna dia? Huruf nafi, makna dia tidak. Okey. Jadi kalau masuk lam pada perkataan, mana-mana perkataan sah dia adalah fi'il mudhari'. Contoh. Nahwu tu contoh. Tengok pada perkataan, jangan tengok pada tulisan. Takut dia terpegur dengan tulisan sampai lupa makna dia kan. Nahwu contoh qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi banyak kita akan bagi contoh daripada Al-Quran. Sebab sebenarnya Quran, bahasa Arab tu ialah sumber utamanya ialah bahasa Al-Quran. Lam yalid. Okey. Lam yalid. Kemudian walam yulad. Kemudian yang ketiga walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi berapa kali lam dalam ayat ini? 1, 2, 3, kan? Lam yalid, walam yulad, walam yakun.
Okey, kalau saya tanya yalid, fi'il apa dia? Fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Fi'il apa? Mudhari'. Apa tanda dia? Ada lam. Dia tak mungkin selepas lam tu isim, mustahil. Dan tak mungkin selepas lam fi'il madhi. Fi'il madhi tak mungkin. Ataupun selepas lam fi'il amar, tak mungkin. Ini dia bagi tanda khas. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari'. Jadi yalid fi'il mudhari' sebab selepas lam. Yulad fi'il mudhari' sebab berlaku selepas lam. Yakun fi'il mudhari' sebab berlaku selepas lam. Okey. Cuma kita nak tahu apa makna lam. Apa makna lam? Dia sebelum masuk lam, fi'il mudhari' macam ni. Rupa dia macam ni. Walada yalidu. Akhirnya baris depan. Sebelum masuk lam, bila masuk lam, dia baris akhir dia mati. Baris akhir dia mati. Apa yang menjadikan baris akhir ni mati? Lam. Lam ni antara kerja dia, bila dia masuk pada fi'il mudhari', dia mematikan baris akhir. Okey? Dan makna dia ialah tidak. Jadi kalau yalidu beranak, kalau lam yalid tidak beranak. Jadi ayat ni lam yalid, Allah tidak beranak. Kemudian asal yuladu, asal dia sebelum masuk lam yuladu. Yuladu baris depan baris depan Selepas masuk lam jadi apa? Baris mati. Apa yang menjadikan fi'il mudhari' ini berbaris mati? Apa dia? Lam. Okey, kalau sebelum masuk lam makna dia yuladu, dia dilahirkan. Kalau yalidu, dia melahirkan. Beza tak? Dia melahirkan dengan dia dilahirkan. Beza tak? Apa beza dia? Apa beza dia? Ini asal dia yalidu. Ini asal dia yuladu. Kalau yalidu, dia beranak, dia melahirkan. Kalau yuladu, dia dilahirkan. Apa beza? Satu anak, satu mak. Yang mana mak, mana anak? Mak yalidu. Dia melahirkan, mana dia mak lah. Kalau yuladu, mana dia adalah anak. Jadi ada manusia yang menuduh Allah tu melahirkan anak seperti anaknya ialah Nabi Isa. Dan ada juga menuduh bahawa Allah tu sebenar adalah anak. Tuhan tu sebenar dilahirkan. Okey. Itu semua adalah tuduhan. Jadi nak menafikan tuduhan ni, iaitu Allah melahirkan, Allah dilahirkan, nak menafikannya, taruh apa? Lam. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Okey. Yang ketiga, yakun. Yang ketiga, hasada yakunu. Fi'il mudhari' ini asal dia, akhir dia sentiasa
Kalau seorang lah, sentiasa baris depan. Jadi yakun, asal dia yakunu. Okey. Apa makna yakunu? Kun fayakun. Kun fayakun. Kun fi amar, jadilah. Maka yakunu akan jadilah. Okey? Ini asal. Yakun, rupa asal dia macam ni. Sebelum masuk lam. Okey, sekarang bila masuk lam, jadi apa? Kalau ikut kaedah dia, yakunu. Saya ambil pen hitam. Asal dia baris depan. Okey, bila masuk lam, dia baris mati kan? Jelas, lam yalid. Kalau yuladu, lam yulad. Okey, kalau yakunu masuk lam, jadi apa? Lam. Kalau ikut kaedah dia, nun mati. Sekarang sini tak ada waw. Ikut asal ada waw. Perasan tak perbezaan? Sini yakun. Sepatut yakun. Siapa tahu? Kenapa? Bila masuk lam, bukan setakat nun mati, tapi waw pun dibuang. Ya? Apa dia? Kaedah. Apa kaedah dia? Jawab je. Sebelum nun ni baris apa? Bila masuk lam, nun jadi mati. Dan sebelum nun memang waw tu baris mati. Kan? Kaedah dia berapa sekarang baris mati? 2. Dia bahasa Arab tak ada. 2 mati. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak berfungsi lah. Cuba baca. Nak baca macam mana kalau 2 mati? Tak boleh lah. Jadi bila 2 mati, bahasa Arab tak ada. Dia innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Pembaziran itu adalah saudara syaitan. Jadi bahasa Arab dia tak ada pembaziran. Bila tak berfungsi, dia buang. 2 mati, 1 mesti tak berfungsi. Maka dia buang 1. Okey, sekarang nak buang yang mana 1? Jadi kalau orang kecil manis kan, kecil manis kat kaki, nak potong tangan ke potong kaki? Potong kaki kan? Sebab yang sakitnya kaki. Okey. Dalam bahasa Arab ada huruf yang sihat. Ada huruf memang ada penyakit. Dulu kini selama-lamanya. Huruf apa ni yang ada penyakit? Huruf ada penyakit ya? Alif, waw. Saya tak tahu ini dalam ilmu tajwid ada tak? Alif, waw, ya. Ini dia panggil huruf illah, huruf penyakit lah. Ada penyakit. Jangan tanya saya penyakit apa. Omikron ke, delta ke. Okey, selain pada 3 ni, semua huruf sihat. Hamzah, ba, ta, jim, ha, sa, semua huruf sihat. Yang 3 ni je. Dia sebenar alif, waw, ya kan? Bukan hamzah tu. Cuma supaya senang baca, kita panggil apa? Awi, awi. Nak tahu huruf penyakit, ingatlah kepada awi. Kenal awi tak? Kenal, siapa dia? Sahabat mana ni? Kenal kan? Siapa dia?
Oh, sahabat ni bukan sahabat Nabi ya. Okey. Jadi dalam dua huruf ni waw dengan nun, yang mana huruf penyakit? Waw. Jadi buang waw. Jadi yakun. Lam yakun. Patut saya tak sebut ni, tapi takut sebelum orang tanya saya jawab je. Ha. Okey. Sekarang kita fokus pada fi'il mudhari'. Yalid, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa tanda dia? Lam sebelumnya. Yulad, fi'il apa? Mudhari'. Apa tanda dia? Lam sebelum dia. Yakun, fi'il apa? Mudhari'. Apa tanda dia? Lam. Kemudian yang kedua, apa makna lam? Apa makna lam? Tidak. Kalau yalidu beranak, kita nak begitu tak beranak, tambah lam. Lam yalid. Kan? Nak bagi perkataan lain. Perkataan apa? Bahasa Arab yang kita selalu guna, selalu sebut. Apa dia? Makan tidur. Mana ada sebut dalam bahasa Arab? Makan kalau sebut bahasa Arab, lambat makan lah. Kata apa? Apa ni? Yazhabu lah, pergi kan? Yazhabu, pergi. Saya pun masuk lam. Cuba ubah. Apa yang berlaku perubahan bila masuk lam? Lam akhirnya baris mati. Jadi sebelum masuk lam yazhabu makna dia sedang pergi, dia sedang pergi. Bila masuk lam makna dia tidak pergi. Okey. Jadi kalau bahasa Melayu kalau nak tambah, nak menafikan ayat tu kena tambah apa? Tidak. T-I-D-A-K. Berapa huruf? 5. Bahasa Arab untuk menafikan ayat itu berapa huruf? Mana lebih ringkas? Mana lebih jimat? Maka lam tidak kan? Okey, kalau perkataan lain lagi? Contoh? Am lam tahun tunziru. Tunziru mana engkau memberi peringatan, daripada nazir. Engkau memberi peringatan. Sekarang saya nak buat ayat, engkau tidak memberi peringatan. Cuba buat. Tambah lam. Bila masuk lam jadi apa? Pernah jumpa tak lam tunzir? Pernah? Rafian? Surah apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Betul? Surah apa? Yasin Baqarah. Itulah lama sangat tinggal Yasin. Sebelum tu apa dia? A'anzartahum. Ta. Sini ta. Am lam tunzirhum. Cuba terjemah. Anzarta. Anzarta ni, hum ni fa'il dhamir ganti nama. Anzarta. Fa'il apa? Fa'il? Tanda apa? Ta. Ta wa mutaharrikah ke ta sakinah? Okey, bila berbaris atas makna apa? Saya ke awak seorang perempuan? Kamu seorang lelaki. Jadi adakah engkau seorang lelaki telah, sebab fi'il madhi,
sama saja sama ada engkau seorang lelaki iaitu Nabi Muhammad telah memberi peringatan pada mereka atau lam tunzirhum, engkau tidak memberi peringatan. Yang ni fa'il apa? Tanda ta mutaharrikah di akhir. Tunzir fa'il apa? Mudhari'. Tanda lam sebelumnya. Boleh? Okey, jadi ini huraian dia. Fal af'al, maka fa'il apa ni? Yalid, yulad, yakun, semua tu adalah af'al mudhari'. Tiga-tiga tu adalah fi'il mudhari'. Apa sebab? Bidalil. Dalilnya, kita kan suka tanya dalil kan? Nak bagi dalil ni. Dalil semua ni, yalid, yulad, yakun, fi'il mudhari', apa dalilnya? Dukhul, masuk lam. Alaiha, ke atasnya. Jadi dalam bab agama pun ada dalil, dalam bahasa Arab pun ada dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum. Jadi dalam bahasa Arab pun kena ada dalil, dalam agama lagilah kena ada dalil. Mana boleh hentam je. Okey, kita ulang semula. Tanda pertama fi'il mudhari' ialah terima masuk lam ke atasnya. Mana boleh masuk lam. Kalau tak boleh masuk lam, bukan fi'il mudhari'. Contoh firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam ayat ni berapa fi'il mudhari'? 3. 1 yalid, 2 yulad, 3. Jadi sekarang makna lam ni apa makna dia? Menafikan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada, ataupun tidak ada, ataupun tidak jadi. Tidak ada lahu bagi Allah kufuwan. Apa makna kufuwan? Tengok tu. Kufuwan dia terjemah Melayu, dia terjemah Melayu Arab, dia tambah se je, sekufu. Kufu tu bahasa Arab. Cuba terjemah penuh bahasa Melayu. Saingan ataupun setara. Kan? Jadi rusak habis bahasa Arab. Kufu ditambah sekufu. Jadi kufuan, kufu kan? Orang Melayu kata kalau nak kahwin kena sekufu. Jadi tidak ada bagi Allah setara satu pun. Dia terjemah macam ni. Tidak ada ahadun, satu pun orang ke apa ke yang bagi Allah setara dengannya. Tidak ada. Boleh? Jadi bila kita terjemah, contohlah istiwa ke, tangan ke, mestilah kait dengan ayat ni. Allah kata tidak ada yang setara. Jadi bila Allah kata dia ada tangan, maka kita terjemah sebagaimana yang Allah sebut. Tetapi tangan Allah tidak ada yang sama dengan makhluk, kan? Jadi kena terjemah mengikut semua ayat lah. Jangan ayat satu je. Okey. Boleh Boleh ke setakat ni? Boleh jalan ke stop dulu? Boleh jalan Ya, depan ni boleh jalan lah, yang dalam Facebook tu. Okey, tanda yang kedua. Asin. Sin tu makna huruf sin lah. Tanda kedua, sin. Apa makna sin? Wahya, iaitu. Nanti pelajar komplain ni saya tak tulis makna. Sin, wahya, iaitu. Takunu, untuk, saya terjemah maksud dia untuk istiqbal, akan datang, al-qarib, yang qarib, dan jadi bahasa Melayu yang dekat.
Ini saya terjemah. Maka fi'il yalid yulad adalah fi'il mudhari'. Dalilnya dukhul masuk. Dukhul lam alaiha ke atasnya. Okey. Kita pergi yang kedua. Tanda kedua fi'il mudhari' ialah sin. Apa sin tu? Iaitu menunjukkan ataupun untuk akan datang yang dekat. Tak faham? Kita tengok contoh. Contoh qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala mana? Firman Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha. Okey, sinnya ni. Sebelum masuk sin, apa perkataan dia? Yaqulu. Yaqulu. Ini fi'il mudhari' ni. Makna apa? Dia seorang lelaki sedang berkata atau akan berkata atau tiga makna fi'il mudhari'. Satu, sedang. Yang kedua, akan. Yang ketiga, sentiasa. Tapi bila masuk sin, saya masukkan sin. Tadi ada tiga makna kan? Bila saya masuk sin je, maka makna dia untuk akan datang. Tapi akan datang yang dekat. Jadi sekarang kalau saya kata sayaqulu, tak boleh saya kata sayaqulu ialah sedang berkata, salah. Ataupun sentiasa berkata, salah. Dia hanya ada satu makna je sahaja, iaitu akan. Mana tahu Ustaz? Sin. Sin menunjukkan istiqbal, benda yang akan datang. Akan datang tu jauh ke dekat? Dekat. Jadi ayat ni, kita tengok ayat ni. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Apa makna sufaha'? Sayaqulu akan berkata. Sufaha' orang-orang bodoh. Jamaah kalau satu, safihun. Safihun. Kalau seorang, safihun. Kalau jamak, plural, sufaha. Akan berkata. Dari mana akan tu? Sin. Berkata siapa? Orang-orang bodoh. Minan nas, daripada manusia. Jadi manusia boleh tak jadi bodoh? Boleh. Haiwan boleh tak jadi bodoh? Tak ada ayat sayaqulu as-sufa minal hayawan. Haiwan tak mungkin jadi bodoh. Tapi orang mungkin tak jadi bodoh. Mungkin bahkan boleh jadi lebih adal, lebih sesat daripada haiwan. Okey, ayat ni tahu tak berkenaan dengan apa ni? Sambil kita belajar bahasa Arab, sambil kita tadabbur dan ambil pengajaran 2 in 1. Apa dia? Di surah apa ni? Surah apa ni? Surah Baqarah ayat berapa? 142. Awal juzuk yang ketiga ke yang keempat? Juzuk yang kedua. Permulaan juzuk yang kedua. Okey. Yaqulu as-sufaha minan nasi. Apa dia? Ma wallahum an qiblatihim
allati kanu 'alaiha. Okey. Cuba kita terjemah. Saya qulu apa tadi? Akan berkata. Mana belum berkatalah. Masa turun ayat ni belum berkata. Siapa ni yang akan berkata? Sufaha, orang-orang bodoh. Minan nas, daripada kalangan manusia. Kita tengok apa sebab manusia Tuhan gelarkan bodoh. Ma wallahu, apa yang memalingkan mereka? Sebenarnya yang berkata ni ialah orang Yahudi, ahli kitab. Dan dikata pada siapa? Orang Islam. Bila ni? Bila tukar kiblat? Ke sebelum tukar? Ini dah tukar ke belum? Belum. Sebab tu Allah kata sah. Bila tukar kiblat, orang Yahudi akan berkata. Dari mana Allah tahu? Allah tahu lah sebab dia Tuhan. Jadi apabila tukar kiblat, orang Yahudi akan berkata apa? Ma wallahum, apa sebab yang memalingkan mereka orang beriman an kiblatihim, dari kiblat mereka Baitul Maqdis, allati kanu 'alaiha, yang mereka dah lama menghadap ke situ. Apa sebab ni tukar kiblat ni? Siapa cakap? Yahudi. Tapi Allah tak sebut Yahudi. Allah tak kata sayaqulul yahud. Allah tak kata Yahudi. Allah kata apa? Sufaha. Kenapa? Yang berkata memang Yahudi, ahli kitab. Apa dia? Apa dia? Tak. Kenapa Allah gelarkan dia bodoh? Kenapa Allah tak sebut sayaqulu al-yahud ataupun sayaqulu ahlul kitab? Allah nak beritahu siapa sahaja pertikaikan hukum Allah walaupun satu dia adalah bodoh. Tengok. Makna satu kita tahu siapa yang berkata, yang kedua kita tahu siapa saja pertikaikan hukum Allah walaupun satu dia adalah memang bodoh. Kenapa bodoh? Dia pertikaikan satu je ni. Kan? Satu je, iaitu Allah tukar kiblat. Satu hukum je Allah kata bodoh. Kenapa bodoh? Pertikaikan hukum Allah. Apa dia? Bukan. Oh, makna kalau yang tak ada kitab pertikai tak bodoh lah. Budak tadika pergi sekolah, pertikaikan pengetua tadika. Guru, kenapa susun kursi macam ni? Bodoh tak budak tadika tu? Kenapa bodoh? Sebab kamu budak baru masuk kelas kan. Kemudian pertikaikan siapa? Anak pertikaikan bapak kan? Ayah, kenapa pergi kerja setiap hari ni? Anak tu umur 7 tahun. Bodoh tak anak tu? Anak siapa? Anak bapak tu lah. Itu kalau pertikaikan bos, pertikaikan bapak, dah bodoh. Kalau pertikaikan Tuhan, 10 kali bodoh. Sebab Tuhan bila tukar kiblat, sebab tu Allah kata lepasnya apa dia? Kul lillahi al-masyriqu wal maghrib. Katalah wahai Muhammad, bagitahu mereka yang pertikaikan. Apa dia? Jawab ni. Milik Allah, timur dan barat. Apa maksud tu? Apa maksud? Bukan setakat Baitul Maqdis je milik Allah. Bukan setakat Mekah je milik Allah. Semua, timur dan barat, semua milik Allah. Ikut suka dia lah. Kamu ada hak apa? Kan? Orang datang rumah saya, Ustaz, kenapa dapur kat belakang? Bodoh tak? Rumah siapa tu? Ustaz, kenapa parking kereta kat sini? Kipas ni sepatut kat sini lah, Ustaz. Nak kata apa ni? Bodoh ke nak lembang? Masuk rumah, orang pertikaikan. Betul tak? Duk rumah Tuhan, duk
Bumi Tuhan, bawah langit Tuhan. Allah tukar kiblat. Kenapa tukar? Bodoh. Itu baru petikan satu hukum. Kalau dua hukum, dua kali bodoh. Jadi kalau nak kata orang bodoh, kepada siapa? Yang pertikaian hukum Allah. Jangan semua bodoh kan. Sebab apa bodoh? Sebab tak ikut cara dia. Itu bukan bodoh. Yang bodoh ialah tak ikut cara Tuhan. Boleh? Tapi boleh tak kita kata, siapa tak ikut perintah Allah bodoh? Tak solat, bodoh. Tak tutup aurat, bodoh. Boleh tak macam tu? Itu kita bukan penghukum. Kita adalah pendakwah. Okey? Cuma kita faham-fahamlah. Bila kita langgar satu perintah Allah, ingat ayat ni. Aku ni bodoh ni. Kenapa nak lawan Tuhan? Dia Tuhan, aku hamba. Lepas ni kalau aku mati, jumpa dia juga. Bodoh tak? Bodoh. Kalau boleh lepas, okeylah. Sebab tu ada seorang ulama dia kata apa? Kalau kamu nak buat maksiat, boleh. Tak ada masalah. Satu syarat je. Jangan buat maksiat di bumi Allah dan di bawah langit Tuhan. Pergi tempat lain. Mampu? Tak mampu, jangan buat maksiat. Kan? Macam masuk rumah kita kan. Nak buat maksiat dalam rumah kita. Boleh tak? Nak buat maksiat boleh keluar. Pergi rumah kamu. Okey. Jadi sekarang, yaqulu fi'il apa? Apa tanda dia? Sin. Apa makna sin? Akan yang? Akan apa? Al-qarib. Yang dekat. Sebab apa dia sebut dekat? Ada akan yang jauh. Bahasa Arab bila sebut dekat, mesti dia jauh. Okey. Contoh lain. Wa qalu ta'ala. Ini contoh sin. Dia bagi dua contoh. Alimah. Cuba terjemah. Alimah. Telah tahu. Dia iaitu Allah telah tahu. An sayakuna. Sin. Sin. Yakunu fi'il mudhari'. Apa tanda dia? Sin. Yakunu, orang tanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa tanda? Sin. Jadi terjemah apa? Kalau yakunu, jadi. Sedang jadi boleh. Akan jadi boleh. Sentiasa jadi pun boleh. Tapi bila masuk sin, makna dia satu je. Iaitu akan jadi. Tuhan tahu akan jadi. Minkum, daripada kalangan kamu, marda. Marda apa makna? Orang sakit. Itu ramai. Kalau seorang maridun. Maridun. Kalau nak kata awak sakit, anta maridun. Kalau ramai, antum marda. Ini seorang maridun, marda ramai. Jadi marda orang-orang sakit. Okey. Allah tahu akan ada. Sekarang belumlah. Di kalangan kamu orang-orang yang sakit. Okey, tahu tak cerita apa ni? Surah apa ni? Surah Muzammil. Cerita pasal apa? Cerita dia, peringkat awal Nabi dah sahabat Allah wajibkan solat malam. Masa tu solat 5 waktu belum ada. Tapi Allah wajibkan solat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wajib. Tapi lepas tu ada sahabat yang tak mampu, tak laratkan. Allah tahu ada sebahagian, akan ada sebahagian kamu orang yang sakit. Ada sebahagian pergi berjihad, penat, letih. Maka Allah kata, Allah maafkan. Maka ketika itu solat malam menjadi sunat untuk para sahabat. Tapi untuk Nabi tetap menjadi wajib. Ini peringkat awal ni. Kita kalau peringkat awal wajib solat malam, apa jadi? Boleh tak ustaz tangguh masuk Islam kan? Satu, yang kedua pengajaran dia, maknanya Allah ringankan hukum solat malam apa sebab? Ada keperluan.
Sakit. Berjihad. Yadribuna fil ard, mencari rezeki. Ada sebab Allah ringankan. Tapi kalau kita ni kadang-kadang berjihad pun tak, cari rezeki pun tak, apa lagi? Sakit pun tak, tapi tak bangun malam. Memang ada penyakit tak? Ada penyakit. Okey. Jadi yakunu fi'il mudhari'. Tanda dia sin. Sin menunjukkan apa? Akan datang yang dekat. Okey, ini huraian dia. Oh, sorry. Bukan huraian. Ini tanda yang dia terima masuk dua huruf. Huruf tanfis. Tanfis ni menunjukkan akan datang. Satu, sin. Yang kedua, saufa. Okey. Kalau sin jelas untuk menunjukkan benda yang akan datang dan dekat. Sekarang saufa pula, iaitu takunu. Ia pelajar-pelajar tak perlu tulis bahasa Arab ni, tulis yang faham Melayu kan, tulis Melayu je. Saufa iaitu ia untuk istiqbal, sama, akan datang, tapi al-ba'id. Ba'id lawan dia qarib. Kalau qarib dekat, saufa sin tu makna akan dekatlah. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Tapi bila saufa untuk akan datang yang jauh. Jauh tu sampai bila? Kadang-kadang sampai di akhirat baru berlaku. Okey, contoh. Qauluhu ta'ala kalla saufa ta'lamun. Cuba terjemah. Kalla apa makna? Sekali-kali tidak. Saufa akan. Saufa akan. Jauh ke dekat? Jauh. Ta'lamun, kamu akan tahu. Tahu apa ni? Tahu apa dan bila ni? Nak tahu kena tengok ayat sebelum dia. Surah apa ni? Surah Al-Ha ke surah At-Takatsur? Al-Ha. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun kan? Okey. Cuba terjemah. Alhaakum telah melalaikan kamu. Ini alha ni mana daripada lahun. Dan kita belajar lahun apa makna? Benda yang melalaikan daripada mengajak Allah ataupun tugas utama kita. Mungkin dia asalnya ada faedah, tapi bila melalaikan kerja utama, lahun. Telah melalaikan kamu takasur. Banyak. Banyak apa ni? Mana tahu? Allah tak sebut harta. Apa dia? Bila Allah tak sebut memperbanyakkan apa, makna apa? Semualah. Ada orang banyakkan harta, ada orang banyak anak, ada orang banyak kereta, ada orang banyak makan, ada orang banyak apa? Simpan barang-barang yang antik kan? Ada orang banyak pokok bunga kat luar sampai tak tahu pintu kat mana. Jadi kadang-kadang memperbanyakkan apa saja melalaikan kamu dari apa? Tugas asal kamu. Sampai bila ni? Banyak harta, banyak pangkat, banyak kerusi yang menang pilihan raya. Sampai bila ni? Hatta zurtumul, sehingga kamu, subhanallah, Allah guna perkataan, Allah sebut zurtum. Kita terjemah masuk. Masuk apa makna dalam bahasa Arab? Dakhaltum. Dalam bahasa Arab, dakhaltum. Kalau dakhaltum, baru terjemah masuk. Sekarang Allah guna perkataan zurtum daripada ziarah. Terjemah apa? Ziarah lah.
Sehingga kamu ziarah kubur. Apa maksud ziarah kubur? Jadi untuk siapa ni? Untuk orang yang hidup pergi ziarah kubur ke untuk orang yang mati? Untuk orang? Orang mati ziarah ke? Yang ziarah kubur orang mati ke orang hidup? Orang hidup. Jadi ayat ni sebenarnya untuk orang mati ke orang hidup? Semula. Zurtum makna dia ziarah. Telah melalaikan kamu banyak harta, banyak macam-macam lah. Sehinggalah kamu ziarah kubur. Kamu tu orang hidup ke orang mati? Orang hidup. Orang mati. Subhanallah. Kalau orang hidup, tak ada masalah, dia boleh balik semula, dia boleh insaf. Allah nak beritahu, harta yang banyak, anak yang banyak melalaikan sampai bila? Sampai waktu dia tak boleh buat apa-apa dah, menyesal sebab dah mati. Mana ini untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Tapi kenapa Allah guna ziarah? Sebab Allah nak bagi kita faham, bila kamu masuk kubur, ingat, itu bukan pengakhiran. Ziarah kubur, masuk kubur, seumpama kamu pergi ziarah. Apa makna ziarah? Saya pergi ziarah rumah pakcik saya. Apa makna dia? Sekejap je. Jadi kubur seumpama ziarah. Lepas tu ke mana ni? Balik rumah asal kamu. Ke mana? Sama ada syurga ataupun. Jadi dalam perkataan ziarah ni Allah nak bagi peringatan. Kubur bukan tempat terakhir kamu, tapi tempat transit sementara. Lepas tu kerja prosesnya lagi lama, lagi panjang. Buatlah persiapan yang secukupnya. Boleh? Sebab kalau orang hidup ziarah, insaf tak? Tak insaf. Tapi kalau dah mati dalam kubur, insaf tak? Insaf, tapi dah terlambat. Okey. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Tidak apa? Ataupun sekali-kali jangan. Jangan apa? Jangan sekali-kali banyak harta melalaikan kamu daripada tanggungjawab sebagai hamba Allah. Jangan sekali-kali banyak anak, ramai cucu melalaikan kamu daripada kelas tadabbur. Kan? Buka-buka je, tidur je kan? Tengok cucu yang tengok dia tidur kan? Jangan. Kalla. Sawfa ta'lamun. Kalau ta'lamun ni fi'il apa? Apa tanda? Sawfa. Apa makna sawfa? Akan. Dekat ke jauh? Jauh. Bila? Akhirat. Bila jauh Allah guna sawfa? Siapa cakap dekat? Akhirat mana ni? Dia sebenarnya akhirat bila bermula? Bila dibangkitkan. Dia sebelum tu antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ada tengah-tengah. Dipanggil alam barzakh. Jadi sebenarnya akhirat tu bermula bila dah kiamat tu. Okey. Jadi lambat ke cepat? Dekat ke jauh? Maka Allah guna saufa. Okey. Yang ni kenapa Allah guna sin? Kenapa tak guna saufa? Sebab lepas je Allah tukar kiblat, terus orang Yahudi akan bercakap. Okey. Contoh yang kedua. Saufa nuslihim nara. Nusli. Nusli fi'il apa? Mudhari'. Apa tanda? Saufa. Saufa apa makna? Akan. Dekat ke jauh? Jauh. Okey. Akan nuslihim, kami bakar. Kami masukkan mereka. Nara, ke dalam api. Nusli ni lebih bukan setakat masuk, kami masuk dan kami bakar. Siapa ni? Orang kafir. Surah apa ni? An-Nisa ayat. Okey, baca sambungan. Saufa nuslihim nara. Kemudian kullama nadijat.
juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuku al-azab. Okey. Tengok kelak. Dia sopan ni kalau orang Melayu terjemah dalam Quran apa dia terjemah kelak-kelak. Kelak ni apa makna? Jauh lagi, lambat lagi lah. Kelak kami akan bakar mereka dalam neraka. Kemudian Allah sebut detail macam mana proses pembakaran tu. Kullama apa makna? Setiap kali nadijat. Saya nak tanya nadijat. Fa'al apa? Fa'al? Madi apa tanda? Ta'nis sakinah di akhir kan? Okey, makna apa? Bila fi'al madi kena terjemah apa? Telah. Okey. Natijat ni mana masak. Setiap kali telah masak. Apa yang masak ni? Yalah, kami akan masuk mereka dalam neraka. Bila masuk dalam api, ada benda yang masak kan? Betul? Apa yang masak? Juluduhum. Culut kulit mereka. Pernah tengok tak ayam barbecue? Tak tengok kan? Sebab makan yang dah siap. Kulit-kulit mereka, setiap kali kulit-kulit mereka telah fi'il madhi, telah masak, badalnahum, kami tukar, kami ganti mereka juludan, kulit-kulit yang ghairaha, yang lain daripada yang dah terbakar, kulit baru. Kenapa ni? Kenapa dah terbakar? Biarlah terbakar, kenapa tukar yang baru? Liyazuku, supaya mereka betul-betul rasa. Yazuku, zuk. Pernah dengar? Dulu ada satu zuk kena serbu kan? Kan azuk. Supaya mereka betul-betul rasa azab. Ya Allah. Kenapa? Bila dia terbakar, hangus, Allah tukar. Allah kata supaya mereka rasa azab. Makna apa tu? Kalau kulit dah terbakar, dah hangus, dia tak akan rasa. Dah habis dah nak rasa kan? Maka cara supaya mereka rasa lagi azab, Allah tukar kulit yang baru. Boleh? Tanya doktor, kalau kulit semua terbakar, dia tak akan rasa apa dah. Jadi supaya Allah mereka rasa lagi, Allah tukar kulit yang baru. Tapi bila akan berlaku ni? Bila? Besok ke minggu depan? Akhirat. Sebab tu Allah guna apa? Saufa. Kalau guna sin sini, sanuslihim, tak berapa tepat. Sebab masa tu yang akan berlaku lambat lagi. Okey? Okey, kita pergi pada tanda yang ketiga. Tanda pertama, tanda kedua, tanda ketiga. Bolehkah setakat ni? Boleh? Boleh? Ni okey? Are you okey? Hal anta fahimta? Jawab je, broken je. Lama-lama pandai lah. Okey, yang ketiga. An yakbala. Sama, iaitu dia boleh terima masuk lan. Tanda ketiga, lan. Apa makna lan? Penafian juga. Nanti dia tanya, apa beza lan dengan lam? Nanti saya akan sebut. Contoh. Waqalu, cuba terjemah. Waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana nar. Tamassana fi'il apa? Jangan was-was lah. Sebab tajuk apa ni?
Tajuk khas fi'il mudhari'. Mati ke mudhari' ni? Tamassana fi'il mudhari' apa tanda? Lan, masuk lan. Dia tak, makna apa tu? Lan mungkin tak masuk pada fi'il madi. Mustahil. Kalau masuk memang salah. Lan mungkin tak masuk pada fi'il amar. Tak, mustahil. Lan mungkin tak masuk pada isim. Lagi mustahil. Jadi jumpa lan je, automatik 100%. Bukan 100%. 150% fi'il mudhari' selepas tu. Okey. Wa qalu, mereka berkata lan makna apa tadi? Tidak. Tamassa disentuh. Tidak. Dan mereka berkata lan tidak sama sekali. Lan ni makna dia tidak sekali-kali. Yang sana tidak. Tidak sekali-kali akan menyentuh kami, an-nar api. Tidak sama sekali akan menyentuh kami oleh api. Api apa ni? Api neraka illa kecuali ayyaman. Kalau satu yaum, kalau banyak ayam. Kecuali hari-hari ma'dudat, yang hari tertentu. Okey, siapa cakap ni? Orang yang Yahudi. Apa maksud dia? Kami tak mungkin. Lan tu makna tak mungkin akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Berapa hari? Kenapa 7? Ahli tafsir mengatakan 40 hari. Sebab apa 40 hari? Sebab masa Musa tinggal mereka pergi munajat, kan? Yahudi itu sembah ijlu, berhala daripada lembu, kan? Berapa lama? Dia kata kami sembah berhala tu 40 hari je. Jadi kalau masuk neraka pun 40 hari. Hari ke-41 keluar masuk syurga. Sebenarnya Allah nak begitu apa ni? Apa pengajaran dalam ayat ni? Apa dia? Syak sendiri. Ni penyakit paling bahaya ni. Apa dia? Omicron SS. Syak sendiri. Tapi ada juga ayat yang Yahudi juga dan Nasara, dia kata apa? Mereka tak akan masuk langsung neraka. Itu menunjukkan mereka sendiri pun tak yakin. Kadang-kadang mereka kata masuk 40 hari. Kadang-kadang mereka kata tak masuk langsung. Okey. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari sahaja. Bodoh tak? Bodoh tak Yahudi? Kalau dia tahu akan masuk beberapa hari, sepatut dia buat apa? Taubatlah, kan? Bodoh nak masuk juga. Okey. Jadi tamassa fi'il apa? Mudhari' apa tanda? Lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali. Okey. Contoh kedua. Waqalu, dan mereka berkata. Lan. Nabraha ni fi'il apa? Mudhari' apa tanda? Lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali. Okey, tidak, mereka berkata tidak sekali-kali. Nabrah. Apa makna nabrah? Kami berhenti ataupun kami tinggal. Kami tinggalkan alaihi, ke atasnya. Atasnya ni balik pada apa? Al-ijlu.
berhala yang daripada bentuk lembu. Akifina. Akifi beribadat. Akifina dalam keadaan beribadat. Sebab itulah iktikaf daripada perkataan inilah beribadah. Mana apa iktikaf? Iktikaf ialah duduk dalam masjid dan beribadah. Jadi sangat kurang tepatlah orang pergi iktikaf bawa bantal, bawa tilap kan. Bercanggah dengan makna iktikaf. Dia nak buat masjid tu macam rumah dia. Okey, siapa yang berkata ni? Bani Israel yang menyembah Al-Ijlu. Bila kan Nabi Musa bila tinggal dia serah amanah tu kepada siapa? Harun. Jadi bila ada Nabi Harun, orang Yahudi ni rasa macam tak dengar cakap Harun. Nabi Harun tegur dan larang pun dia terus. Bahkan dia kata apa? Kami tak akan tinggal sama sekali penyembahan ataupun ibadat kami ke atas berhala. Kami tak akan tinggal. Sehinggalah Musa balik. Itu pengajarannya apa? Sehingga Musa balik, kami baru tinggal. Apa pengajarannya? Makna dia lebih gerung kepada Nabi Musa AS. Waktu pemimpin ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kena ada sifat tegas supaya ada orang bawah rasa gerun dan takut. Okey. Jadi Nabraha semula. Fi'il apa? Apa tanda dia? Lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali kami akan tinggal penyembahan berhala. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Nanti saya sebut beza lan dengan lam. Fa'il lam taf'alu. Ini alhamdulillah. Contoh ada dua-dua sekali. Fa'il maka sekiranya. Lam taf'alu. Kamu tidak taf'alu dapat lakukan. Taf'alu itu daripada perkataan apa? Fa'lu. Kan? Fa'ala. Fa'ala ya fa'alu. Dia jadi bahasa Melayu kan? Awak ni fa'an wuduh lah. Fa'an wuduh. Dia tak sedar dia bercakap Arab lah. Fa'il lam taf'alu, sekiranya kamu tidak dapat lakukan. Lakukan apa ni? Ayat sebelum ni Allah kata wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu ragu-ragu kepada Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami. Orang kafir kan ragu-ragu kan, tak percaya. Okey, kalau kamu tak percaya, Allah cabar. Wad'u syuhada'akum. Bawa datanglah seumpama satu surah dalam Al-Quran. Dan panggillah semua pakar-pakar kamu tu, pakar adab ke sastra ke pakar bahasa, untuk buat seumpama satu surah dalam Al-Quran. Panggillah pakar-pakar semua. In kuntum, kalau kamu, dakwaan kamu benar, bahawa Quran tu bukan daripada Allah. Okey, buat. Tuhan cabar. Lepas Tuhan cabar, Tuhan kata apa? Sekiranya kamu tak mampu buat seperti aku cabar, buat seperti seumpama satu surah Al-Quran, dan kamu tak akan mampu sama sekali. Jadi sekarang nampak beza lam dengan lan. Perkataan selepas dia sama, taf'alu, taf'alu. Tapi sebelum dia beza. Sini lam, sini lan. Apa beza dia? Lan akan datang. Lam? Apa dia? Yang mana? Sama sekali tidak. Lan. Lam? Tidak sekarang. Lam ni tidak, tapi mungkin boleh buat. Tidak bila tu? Sekarang ke sebelum? Oh, sekarang. Dia sebenarnya lam ni, lam penafian di masa yang lepas. Lan penafian di masa akan datang.
Tengok lengkap lah. Allah kata apa? Bila Allah cabar, terbukti tak mereka tak mampu. Makna di masa yang lepas memang mereka tak mampu, dan akan datang sebelum Allah tengok, Allah dah bagi tahu dah. Kamu tak mungkin sama sekali mampu. Boleh? Jadi semula lam penafian untuk masa lepas, lan untuk akan datang. Okey, saya buat, cuba kita buat contoh lain. Boleh padam? Ha? Oh, nak ambil gambar? Sama kena tulis balik lah. Nak tulis kat mana ni? Ha? Oh, ada video. Kalau saya buat ayat macam ni, lam yazhab Muhammadun ilal masjid. Satu lagi, lan yazhaba Muhammadun ilal masjid. Okey. Semua perkataan sama, yang membezakan huruf. Yang ni lam, yang ni lan. Selepas tu semua sama. Beza tak makna? Yang atas, lam yazhab Muhammadun ilal masjid. Muhammad tidak pergi ke masjid. Yang bawah secara umum, Muhammad tidak pergi masjid. Dua-dua tak pergi, tapi berbeza. Yang atas tidak pergi bila? Sebelum ni. Makna apa tu? Akan datang mungkin tak pergi. Ya. Saya hanya nak cerita Muhammad lam yazhab. Sejak semalam dan sebelum-sebelum tu memang dia tak pernah pergi. Besok saya tak tahu. Besok saya tak tahu. Tapi kalau saya kata lan yazhaba Muhammadun ilal masjid, apa makna? Akan datang pun tak pergi. Boleh faham? Muhammad sekali-kali tidak akan pergi ke masjid. Contohlah saya sambung ayat. Lam yazhab Muhammadun ilal masjid walan. Mana apa tu? Muhammad yang lepas pun tak pergi, akan datang pun sampai bila? Sampai saf dirapatkan. Okey. Sebab anda tanya, anda kena jawablah. Okey, yang tadi sebelum masuk lan, sebelum masuk lam, semuanya fa'il mudhari' beri depan. Asalnya yazhabu, sini pun yazhabu. Sebelum masuk lam, sebelum masuk lam dengan lan. Okey. Bila masuk lam, apa jadi? Yang bari depan jadi mati. Jadi lam yazhab. Kalau sughra ke kubra? Yazhab. Tak apalah, tak jawab pertama sebab kelas bahasa Arab. Saja nak test je. Okey. Sebelum masuk lan, yazhabu, baris depan. Bila masuk lan, dia menukar baris jadi baris atas. Okey. Jangan tanya lebih. Dia tanya pula, ustaz ni tak mati pun, ni tak baris atas. Jangan tanya lebih. Saya jawab sekadar apa yang dalam contoh. Okey, semula. Sebelum masuk lam, yazhabu. Bila masuk lam, yazhab, mati. Sebelum masuk lan, yazhabu, baris depan. Lepas masuk lan, yazhaba. Sama juga ni. Okey. Kalau saya sebelum masuk lam, cuba baca. Ya? Yalidu. Bila masuk lam, yalid. Okey, katalah saya tukar. Saya jadikan lan di sini. Baris ni jadi apa? Lan yalida. Yalida. Okey, mungkin ada orang tanyalah.
Lam tadi menunjukkan apa? Tidak lepas, kan? Sekarang Allah menafikan Allah tidak beranak. Allah menafikan akan datang ke di masa yang lepas. Faham tak soalan? Lam yalid, Allah nak menafikan yang lepas ke yang akan datang? Yang lepas, kan? Kalau nak menafikan akan datang, lan. Lam yalid walan yalida. Lam yalid walan yalida, kan? Soalnya, kenapa Allah nafikan yang lepas? Kenapa tak nafikan juga akan datang? Adakah bermakna Allah tak beranak di masa yang lepas, tapi akan datang Allah akan beranak? Maha suci Allah. Faham soalan? Jawab. Ada budak SPM tak faham soalan berjawab, kan? Ini dah faham lagi batas jawab lah. Kenapa? Sebab ada dakwah daripada ahli kitab. Sebab ada dakwah daripada ahli kitab yang Allah beranak. Dakwaan ahli kitab, Allah akan beranak ke? Allah telah beranak. Subhanallah. Jadi Allah menafikan dakwah mereka. Mereka kata Allah dah beranak. Siapa dia? Isa. Jadi Allah menafikan apa yang berdasarkan dakwah mereka. Allah tak pernah beranak. Akan datang Allah tak nafikan sebab tak ada tuduhan pun. Boleh faham? Lepas tu satu lagi menafikan ni. Menafikan ayat ni menafikan semua sekali lah. Walam yakul lahu. Mana Allah tak beranak dia lepas akan datang pun tak, sebab walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, boleh. Sekarang kita belajar berapa tanda fi'il mudhari'? 3. Dia secara umum 3 lah. Pertama, lam. Yang kedua, sin. Sin ada 2 lah. Dia panggil huruf tamfiz. Sin, huruf tamfiz ada 2. Pertama sin, yang kedua saufa. Sin menunjukkan apa? Oh, cakap Melayu lah. Oh, tak faham. Sin menunjukkan akan datang dekat. Saufa akan datang jauh. Okey, tanda fi'il mudhari' yang ketiga, lan. Apa makna lan? Dan tidak sekali-sekali. Tidak sekali-kali. Okey, apa beza lam dengan lan? Lam menafikan yang sebelum. Akan datang mungkin tak? Ya. Lan menafikan akan datang. Okey. Last. Fi'il mudhari' bila masuk lam, baris akhir fi'il mudhari' bertukar jadi mati. Kalau lan bila masuk pada fi'il mudhari', dia menjadikan fi'il mudhari' berbaris atas. Okey. Boleh cukup ah? Tak boleh banyak. Kalau banyak keluar pun banyak juga ah. Okey, ada soalan ke daripada Facebook ke Zoom? Dibuka Zoom, ada? Tak ada soalan. Boleh teruskan. Siapa ada soalan? Sebelum tanya soalan, kita umumkan kita akan keluarkan satu buku kecil pasal Ramadan.
jari Ramadan. Cerita pasal kelebihan Ramadan, cerita pasal apa yang sepatut kita lakukan di bulan Ramadan, solat jemaahnya, baca dan tadabbur Al-Quran, intikaf di 10 akhir Ramadan, kelebihan yang sepatut kita rebut di bulan Ramadan. Buku tu buku lama tapi kita buat penambahan baik dan cetak baru. InsyaAllah dalam masa seminggu, siapa yang nak boleh, nak untuk diri kita ke nak infak kepada sesiapa je sebagai maklumat, sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan. InsyaAllah. Tunggu pelancarannya minggu depan. InsyaAllah. Okey, soalan pasal bahasa Arab. Yang kat sini kalau ada soalan? Tak ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Rosnah nak tanya apa? Berkali-kali tu dia selalu penggunaan kalimah dia maknanya yang masa akan datang, Ustaz. Ya. Lan untuk akan datang. Ustaz, lan tadi Ustaz laju sangat. Tadi akhir. Nanti saya slow, yang pelajar lain pula komplain, Ustaz slow sangat. Yang slow sangat. Nanti Kak Rosnah boleh dengar balik rakaman, dengar balik rakaman. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Okey. Tak ada? Okey. Besok ada kelas. Boleh tutup le mic. Besok ada kelas Al-Asma'ul Husna. Kita dah mula bulan lepas. Kita sekali kelas Asma'ul Husna sekali sebulan. Iaitu Selasa minggu ketiga pukul 10.30. Jadi besok kita sambung kelas Al-Asma'ul Husna, Sifat Al-Aliyu, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Pukul 10.30 besok insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi besok insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم